Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melihat satu jenazah yang sedang diusung. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, jenazah ni, orang ni, adakah dia berehat daripada dunia ataupun dunia berehat daripada dia? Dalam satu hadis Nabi kata, al-abdu al-mu'min yastarihu min nasabid dunya wal abdul fajir yastarihu minhul ibad wal bilad wa syajarah wad dawab. Bila Nabi cakap mayat ni, jenazah ni, sama ada dia berehat daripada dunia ataupun dunia berehat pada dia. Lalu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, macam mana yang dikatakan dia berehat daripada dunia atau dunia berehat daripada dia? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dalam kata-katanya, al-abdu al-mu'min yastarihu min nasabid dunya. Seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah, bila dia mati, yastarihu, dia berehat, min nasabid dunya, daripada segala masalah dunia, daripada segala kelelahan dunia, letih. Bila dia mati, maknanya dia rehat. Tuan-tuan, kita sekarang ni duduk di dalam dunia yang meletihkan. Letih tuan-tuan, macam-macam cerita, macam-macam masalah. Ada kereta masalah, tak ada kereta masalah. Ada rumah masalah, tak ada rumah masalah. Ada isteri masalah, tak ada lagi masalah. Ada suami masalah, tak ada masalah. Ada anak, tak masalah, tak ada anak masalah. Macam-macam hal dengan dunia ni. Tambah-tambah pula menjadi orang beriman, lagi susah tak? Lagi banyak ujian. Maka kata Nabi, kalau dia mati, dia rehat. Tak ada dah masalah dia dalam kubur, nu rehat sungguh. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal abdul fajir, kalau seseorang hamba Allah itu jahat, yang akan berehat daripada dia, yastarihu minhu, yastarihu minhu, yang akan berehat daripada kejahatan dia, apa dia? Yang akan berehat daripada kejahatannya ialah al-ibad. Orang-orang akan rehat daripada kejahatan dia. Bila mati dia, selamat kita. Mati orang jahat, lega. Mati saja orang yang menyusahkan kita, lapang hidup kita. Yang jadi lapang tu siapa? Orang yang kedua kata Nabi, wal bilad, negeri, negara pun jadi aman bila orang jahat mati. Yang ketiga yang jadi aman tu apa? Wasyajar, tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok. Pokok pun jadi tenang tuan-tuan bila orang jahat mati. Dan yang keempatnya kata dia, wadawab, binatang-binatang pun jadi seronok, binatang pun jadi tenang bila orang jahat mati. Jadi tuan-tuan, ada dua kematian di sini. Satu, al-abdul mu'min. Dua, wal-abdul fajir. Orang hamba yang beriman, kalau dia mati, rehat, tak payah fikir dunia nak. Kita sekarang ni macam-macam tuan-tuan, nak tidur susah, bangkit pagi besok susah. Tiap-tiap hari duk cerita tentang susah. Masalah telur, masalah minyak, masalah segala-gala, payah duk fikir tuan.
Ni ada kereta dapat gram pula dah. Bila dapat gram di tangan, kereta pula tua pula dah. Dia pun suruh lupui pula, masalah pula, kena tambah balik hutang pula. Hutang pula, sampai ketua ada hutang. Masalah tak habis-habis tuan-tuan. Kalau begitu, kamu mati nanti, kamu rehat. Tetapi kalau jahat, kalau manusia ni jahat, al-abdul fajir, orang pula seronok rehat daripada kejahatan dia. Negara rehat daripada kejahatan dia. Pokok pun rehat daripada kejahatan dia. Dan binatang-binatang juga rehat daripada kejahatan dia. Jadi tuan-tuan, cuba tengok, kalau kita mati, kita jadi apa? Adakah kita ini al-abdul mu'min ataupun al-abdul fajir? Kalau rasa kita ni baik, mati nanti insya-Allah rehat. Tapi kalau kita dijahat, dunia akan rehat daripada kejahatan kita. Wallahu a'lam. Baik, kita sambung pembacaan kitab kita Muhimmah fil Ilmil Hadis. Kita sampai pada muka surat yang ke-61. Muka surat 61. Ini kitab banyak boleh ambil tuan, insya-Allah. Ini suatu tambih pada menyatakan hendaklah ada bagi laki-laki yang ada bagi isterinya itu di dalam cemburuan yang pertengahan. Baik, hari ini kita belajar masuk bab berkenaan cemburu. Okey, zaman yang mana sekarang ni cemburu hilang. Orang tak cemburu. Isteri dia keluar di rumah, tak pakai apa, tak cemburu. Isteri dia bergaul dengan orang, tak cemburu. Isteri dia tengok orang, tak cemburu. Dia seronok pula isteri duk tengok laki-laki duk pakai, tak pakai baju, duk menyanyi lagu Jamil, tak rasa apa. Ni kita baca kitab ni tuan ni. Baik. Dia kata, ada bagi isterinya itu di dalam cemburuan yang pertengahan. Apa makna pertengahan? Sederhana. Disuruh tak cemburu? Ya. Cemburu tahap apa Ustaz? 1, tak ada cemburu. 2, cemburu pertengahan ataupun sederhana. 3, cemburu buta. Baik. Iaitu sekira-kira jangan dibiarkan isterinya itu berkata-kata dengan laki-laki yang helat, ajnabi. Dan jangan dibiarkan seorang laki-laki yang helat masuk ke rumahnya dengan tiada hadir ia beserta isterinya itu, dan jangan pula diberi berpandangan dengan yang tersebut. Baik, apa dia yang dikatakan cemburu yang pertengahan? Pertama, jangan dibiarkan isterinya itu berkata-kata dengan laki-laki yang helat. Tak biar, nak biar lagu mana Ustaz, isteri saya kerja. Dia campur dengan orang lelaki, dia campur dengan pelanggan dia campur dengan orang ramai, dia kerja tak? Takkan tak lagi bercakap. Boleh tak orang perempuan bekerja? Harus. Boleh tak orang perempuan bercakap dengan laki-laki? Harus. Silakan. Tetapi dia kata apa? Dengan laki-laki yang helat. Bukan ajnabi tuan-tuan. Dia bracket tu ajnabi dah. Helat ni maknanya laki-laki yang kita boleh tengok ada satu benda yang nak buat jahat pada isteri kita, yang kita lihat di dalam pergaulan dia, percakapan dia itu nak membawa benda tak elok. Pergi cakap lembut dengan isteri kita, pergi duk goda isteri kita, pergi duk ada niat yang lain. Kalau isteri kita meniaga, takkan tak boleh cakap. Dia meniaga buah, kak Moktan ni RM4 sekilo. Dia tinggal kedai makcik tu, dia pergi kedai lain. Ataupun pergi cakap kasar, kak berapa ringgit rambutan ni sekilo? Hang buta kata apa tu, RM4 sekilo. Dia bakar terus kedai tu tuan. Salah tak cakap dekat dia, kak Moktan ni berapa ringgit sekilo? RM4. Salah ke? Tak salah. Pasal apa tak salah? Orang tu nak membeli, dia tak ada helat. Dia tak ada helah apa dalam bahasa kita. Tak ada helah apa. Tetapi kalau kita tengok, kalau kita takut daripada cara bercakap dengan duk gelak kukik, cakap apa-apa lemah lembut, duk rapat dengan isteri kita, tak boleh.
Selalunya yang cakap lemah lembut tu siapa? Laki-laki lembut. Dekat pejabat kita tu ada laki-laki nama nama Ijat. Jenis lembut tepuk isteri kita. Hai, pasal apa dia tu tepuk duk cakap lambuh bawai dia bukannya ada nafsu bawai dia tu lembut. Memanglah dia jantan tapi dia akan ada nafsu, dia lembut nak bawai. Lembut tak lembut? Bagi menikah tengok beranak tiap-tiap tahun tu. Tak lembut hak tu, hak lain kerah. Kena cakap macam tu. Dia jantan semua. Abang tak bagi. Itu nama dia helat. Kalau sekadar bercakap dalam meeting, bos dia tanya, macam mana keadaan ni Puan Faridah? Puan Faridah, laporan. Awak tak cakap. Kemarin Ustaz Kazim kata jangan biar bercakap dengan bos. Sudah tuan-tuan. Nampak itu pintu besar keluar. Pergi berhenti kerja. Tak boleh bercakap. Sebab tu kita belajar. Orang perempuan, isteri nak bercakap dengan laki-laki lagu mana? Nombor 1, jangan duk lembut lembai. Ya Puan Faridah, laporan. Terima kasih bos. Alah bos. Jangan itu. Baik, laporan saya yang pertama cakap. 2, straight to the point. Jangan duk berbunga-bunga. Alangkah manis buah Melaka, manis lagi buah Penang. Jangan duk berlaku tu. Duk lenggok-lenggok tu jangan. Straight to the point. Cakap je, tegas. Kak Som, Abang Bidin ada tak? Minta maaf, dia tak ada. Dia pergi mengaji dengan Ustaz Kazim. Dah. Jangan duk lajak pula. Kak Som, Abang Bidin ada tak? Abang Bidin malam-malam ni pergi masjid lah. Kak Som duk seorang. Tak tahulah bila dia nak balik. Pas mengaji dia apa kena cakutiau pula. Kadang pukul 12 mat. Yang ni melebih. Orang tanya sepatah, hang jawab 10 patah. Jadi bila jadi isteri dia tak boleh jadi macam tu lah. Kena ingat itu maksud dia. Jangan berkata-kata tu. 2, jangan dibiar seorang laki-laki yang helah masuk dalam rumahnya dengan tiada hadir ia dengan isterinya. Cemburu nombor 2. Jangan duk bagi jumpa, jangan duk bagi masuk dalam rumah kalau suami tak ada. Kena ada sifat kecemburuan. 3, jangan pula diberi berpandangan dengan yang tersebut. Yang ni yang jadi masalah yang saya kata tadi. Okey. Isteri kita ni rajin basikal. Sabtu, Ahad pusing Pulau Pinang, naik basikal. Pakai topi, pakai seluar. Pakai tak apa, hak ketat tu masalah. Sekarang bukan perempuan yang ketat, laki-laki pun ketat. Dia pakai seluar legging tu pergi masuk dalam kedai mamak lepas naik basikal. Orang isteri kita duk tengok, doh abang oi. Dia tengok hak laki tu, dia tengok hak laki dia pula. Jangan duk tengok, abang tak bagi hang join sekali basikal. Patut hang pagi-pagi beli basikal, naik basikal. Yang ni rupa dia. Yang hak suami itu juga tak pernah naik basikal, beli basikal. Pasal apa? Ada perempuan yang pakai baju basikal yang ketat. No. Lah abang beli satu basikal, duduk dalam rumah. Hang pusing lah kalau lagu mana pun, tapi mana hang tengok TV sambil duduk kayu. Tak seronok abang. Tak seronok pasal apa? Pasal hang tak tengok orang jantan pakai seluar ketat. Sebab tu abang-abang jangan kita duduk kata aja laki-laki bila tengok perempuan seluar ketat kita marah. Kita hak jantan ni pun jangan duk pakai ketat sampai orang perempuan duk sesak nafas. Kena tegur ni tuan-tuan hari ni. Seorang pergi ambil gambar atas tilam, tak pakai baju, semua orang pakai duk nyanyi tuan-tuan ni. Isteri kita duk tengok aja. Sebagai suami, kamu isteri abang jangan duk tengok benda ni, tak elok. Tak elok. Tulis macam-macam tu. Amboi bergetar rahimku. Dia tak tahu laki dia rahim dia getang. Jaga tuan-tuan ni benda ni. Benda ni yang jadi masalah ni. Yang duk tengok gambar macam-macam. Belum masuk lagi yang duk badan, duk cutting macam kalau jengking. Duk angkat berat, angkat badan begini. Isteri kita duk tengok ni, jaga ni. Tu nama dia cemburu. Kena ada. Maka sepatutnya ada bagi suaminya itu menaruh cemburuan
kerana wajib atasnya itu memeliharakan ahlinya daripada dijahati oleh orang, seperti sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la ghayurun wa ma min imrin la yagharu illa mankus al-qalb. Artinya bahawa sesungguhnya cemburu, dan tiadalah daripada seseorang yang tiada cemburu melainkan terbaliklah hatinya. Tuan-tuan yang saya muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan satu kata-kata, dia kata apa? Sesungguhnya aku ni cemburu juga. Dan seorang laki-laki kalau tak ada cemburu, maknanya hati dah terbalik, mankus, terbalik, al-qalb, hati dah terbalik. Tuan-tuan, saya cakap pada tuan-tuan banyak kali dah, banyak sangat dah saya jumpa orang yang tak ada cemburu pada isteri dia. Menakutkan tuan-tuan, menakutkan. Ni zaman sekarang ni. Saya pernah jumpa suami yang bawa balik jantan, suruh tidur dengan isteri dia. Ada dah, saya jumpa dah. Saya jumpa dengan suami yang kerja dia hantar isteri dia jadi GRO. Saat lagi pukul 1-2 pagi dia pergi jemput pula. Saat lagi malam pas maghrib dia pergi hantar pula. Jadi GRO. Saya jumpa lah satu suami satu isteri, dua-dua pasang main jumpa. Dia kata mereka menghadapi kecelaruan. Kecelaruan apa? Mereka suka tengok isteri dia dengan suami lain, suami dia pula dengan isteri hamba Allah tu. Dia apa nama, sharing partner nama dia. Tukar-tukar pasangan tuan-tuan ni. Saya jumpa dah tuan-tuan hak jenis tu. Jenis apa lah. Orang yang macam ni Nabi kata apa? Hati dah terbalik. Sepatut isteri kita jaga elok-elok. Jangan orang tengok dia, jangan orang menikmati pandangan pada dia. Lah kita biar pula, bangga pula. Keluar daripada rumah tak tutup, campur dengan orang tak tutup. Kita ni berapa hari nak hidup tuan-tuan? Jadilah orang cerdik. Ulang balik, kita ni berapa hari nak hidup tuan-tuan? Tolonglah jadi cerdik sikit. Cerdik dalam bahasa Arab nama dia apa? Al-Kais. Al-Kais. Jadilah Al-Kais, orang yang bijak. Orang yang bijak bukan dapat 9A, orang yang bijak bukan dapat 10A. Orang yang bijak tu apa? Orang yang bijak tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandana nafsahu. Orang yang mengawal hawa nafsu dia. Orang yang bijak tu apa? Orang yang mengawal hawa nafsu dia. Dipanggil apa? Al-Kais. 2. Wa amila lima ba'dal maut. Orang yang membuat persiapan untuk menghadapi kematian. 2 sifat orang yang cerdik. Apa dia? Kontrol nafsu. Kontrol. 2. Buat persiapan untuk mati. Selepas mati itu apa? Nama dia amalan. Orang yang bodoh tu nama apa? Al-Ajiz. Jadi abang-abang jangan duk buat nama anak pula. Mio Ajiz. Sebab tu panggil betul-betul yang Aziz. Nama apa? Aziz. Aziz. Tapi kita ni orang Melayu jadi kod lain. Aziz. Dia beza tu. Satu nama dia Aziz Satar, Aziz Jaafar. Bila dah jadi manja, jadi mesra, jadi apa? Aziz. Ji jadi Jim. Bila jadi Jim, Al-Ajiz maknanya apa? Bodoh. Aziz. Oi. Aziz. Ya. Aziz. Ya. Kena 40 kali bodoh semua. Dia bukan Aziz, Aziz. Apa dia Al-Ajiz? Al-Ajizu ialah orang yang mengikut hawa nafsu dia. Man ittaba'a nafsah. Yang dikatakan orang yang bodoh ialah man attaba'a nafsahu, orang yang mengikut hawa nafsu dia. Dan wa tamanna 'ala Allah, dan melakukan yang menghilangkan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 sifat orang bodoh. 1,
ikut hawa nafsu. Zaman sekarang cemburu melampau, bunuh isteri dia, bunuh pakwa isteri dia. Tu okey, sekarang zaman tu hutang banyak masalah, ketak putih kepala, selesai masalah. Dendam tak habis, pergi ambil pistol, tembak 20 dah, clear. Itu nama dia ngikut hawa nafsu. Kecewa, frust menongging, jual diri. Ada orang yang kena AIDS, perempuan ni kena AIDS, dia geram dia dapat AIDS, dia jadi apa? Dia jadi bosnya. Tujuan dia apa? Nak menyebarkan penyakit AIDS. Ni nama dia bodoh tak ni? Kita pun bodoh ke? Dapat free balut. Pasal apa kamu pergi buat benda tu tak elok? Free ke tak? Free tak free? Sekarang sekarang sakit. Sebab tu jangan ikut hawa nafsu. Siapa yang ikut, bodoh dia. Ada peluang ke? Tak ada peluang ke? Tertutup ke? Tak tertutup ke? Jangan buat. Bila buat, jadi rasuah ke? Pecah amanah ke? Marah ke? Sebab tu jangan jatuh hukum waktu marah. Jangan kita jatuh pendapat waktu marah. Waktu tengah marah diam sudah, pergi duduk tempat lain. Dan kita pun kalau tengok dia marah, jangan duduk tanya bukan-bukan. Selagi dia keluarkan arahan dalam keadaan dia marah, dia mengikut hawa nafsu dia. Baik, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya Allah Taala itu cemburu, dan orang mukmin juga adalah cemburu. Dan cemburu Allah Taala itu apabila mendatangi oleh seorang laki-laki akan yang diharamkan oleh Allah Taala. Sebab tu dia ada kata-kata. Dia ada kata-kata. Neraka ni tak pernah panggil kita. Tapi kita yang sibuk nak masuk. Syurga ni jenuh lah, mailah masuk syurga, mailah. Tak mau. Dah maaf. Nampak? Tu kata-kata. Boleh faham betul-betul kata-kata ni. Neraka mana ada panggil kita? Oh Din, mai masuk neraka. Mai. Sini seronok, cerah. Din, mai neraka cerah. Mana ada neraka panggil? Kita yang sibuk nak masuk. Turun tangga-tangga masjid tu sibuk cari neraka. Kasut hilang, selipar hilang. Dia bedai selipar orang. Abang pakai kasut siapa abang? Tahu. Pasal apa tahu tak? Dah kasut abang dia ambil, abang ambil kasut depa. Dah abang ambil kasut siapa? Mana aku tahu? Abang ambil siapa? Dah depa ambil kasut aku. Mana aku boleh pakai kaki ayam mai pakai kasut? Awal-awal pilih neraka lah. Tak boleh kaki ayam lompat tu balik, tak boleh. Tak boleh sabak sikit. Dah. Tuan-tuan, sebab itu syakara tu maknanya syukur. Syukur. Orang yang bersyukur nama dia syakir. Allah Ta'ala kata dari hujung rambut sampai hujung kaki, jadilah hamba yang bersyukur. Bila ada di otak, fikirlah benda yang boleh mendatangkan baik, mendatangkan pahala. Itu nama dia syukur. Jaga otak. Bila turun ke mata, tengoklah benda yang baik-baik, jangan tengok benda haram. Itulah lambang orang bersyukur. Bila mai ke telinga, dengarlah benda yang baik-baik, jangan dengar benda haram. Bersyukur kerana dapat telinga. Sekarang kita baca ayat Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah lagi. Kalau kamu jadi buat ibadat dengan sebab kamu dapat nikmat, aku tambah lagi pada kamu. Sekarang Allah Ta'ala bagi mata pada kita. Apa lambang bersyukur dengan mata? Tiap-tiap hari duk tengok benda tak elok. Tiap-tiap hari duk baca benda tak elok. Tiap-tiap hari duk baca benda yang haram. Tiap-tiap hari duk tengok fitnah. Tiap-tiap hari duk tengok benda yang bukan-bukan. Adakah awak jadi orang yang bersyukur? Awak tak jaga mata awak.
Kalau gitu jaga, jangan tengok benda haram, jangan baca benda haram, aku nak jaga mata aku. Kalaulah kita jaga dari hujung rambut sampai hujung kaki, insya-Allah tak masuk neraka kita. Sebab tu Allah pesan dalam Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri hang, jaga keluarga hang daripada api neraka. Apa makna diri? Diri maknanya dari hujung rambut ni, dari hujung rambut ni sampai hujung kaki. Tu nama dia diri. Diri tu. Kulit hang ni pun diri hang. Jangan sampai disentuh api neraka. Jangan sampai disentuh api neraka. Rambut hang ni, diri hang. Jangan paksa rambut hang masuk neraka. Gigi hang ni adalah diri. Jangan sampai gigi punya paksal masuk neraka. Ustaz, macam mana yang kata diri, gigi Ustaz boleh masuk neraka tu? Ada tak benda yang Nabi cakap tentang gigi? Ada. Jangan buat benda hak Nabi kata jangan buat. Apa dia? Mengikir gigi. Piduk tarah gigi tu, duk bagi tarah, bagi rata. Hang nak tarik boleh, hang nak bereses boleh. Tapi hampir tarah, Nabi tak bagi buat. Jaga tuan. Ada benda hak Nabi cakap tentang rambut, ada benda yang Nabi cakap tentang gigi, ada benda yang Nabi cakap tentang kemaluan, dan ada juga benda yang Nabi cakap tentang tumit. Ni kaki kita. Ni kaki kita. Ni jari kaki, ni tumit. Ada benda yang menyebabkan kita masuk neraka. Apa dia? Tu hak lekuk di tengah. Yang lekuk di tengah tu. Kaki tuan-tuan ada lekuk? Ada Tak tahu kaki tuan-tuan straight cuma apa? Straight kan lekuk. Berapa ramai yang lekuk ni punya paksa masuk neraka, dia sampai ke hujung tumit. Paksa apa? Bila ambil wuduk tak kena bahagian tu. Bila ambil air semayang tak kena bahagian lekuk ni. Dia main basuh di atas, main basuh lebih kurang, pergi semayang. Maka semayangnya tidak sah, sebab wuduknya tidak sah, neraka tempat dia. Hanya paksa lekuk kaki saja, tumit kaki saja. Sebab tu Allah kata, qu anfusakum, jaga diri awak. Jangan sampai satu badan kita ni ada mana-mana anggota yang menyebabkan kita ni masuk ke dalam neraka. Sebab Allah kata dalam hadis ni, Nabi sebut dalam hadis ni, Allah Ta'ala cemburu, kamu pun cemburu. Apa dia cemburu Allah? Cemburu bila manusia ni buat benda haram. Allah kata, lah awak lah, hei, neraka ni hangat gatai nak masuk, syurga ni nikmat, hang tolak berlari tak mau masuk, pelik sungguh ni. Ketahuilah olehmu, cemburu itu disuruh apabila ada alamat yang menjadi syak akan dia, kerana hendaklah memelihara akan kejahatan yang datang atas isterinya. Cemburu ni bila? Cemburu ni start bila? Tuan-tuan pernah dengar cerita suami pergi kunci pintu, bila pergi kerja kunci pada luar, isteri duduk di rumah. Awak tak boleh keluar, lagi hang tengok orang tengok hang. Kunci pintu. Lawa sangat kot isteri dia. Mungkin lah kot. Mungkin susah nak dapat ke apa ke. Isteri dia duduk menung, tengok lelaki pergi kerja. Zalim abang ni. Takkan nak siram pokok, tak boleh. Tak payah. Lagi hujan turun, hujan siram. Sibuk siram sepak. Suruh duduk di rumah. Pakai purdah lah. Tutup dengan jaring pula. Loh. Dah pakai purdah lah. Mata tu pula aku tak suka orang tengok mata hang. Pergi pakai jaring pula dah. Loh, teruknya. Ni cemburu teruk sangat ni. Pasal apa? Yang melampau sangat pasal apa? Ustaz, pakai purdah tu melampau ke? Saya tak kata melampau. Tapi dah sampai satu tahap sampai tak boleh keluar rumah. Nak keluar pula kena pakai kelambu ni, teruk sangat ni pasal apa? Kawan nak makan pun seksa. Nak pergi ke jamban pun seksa dengan hangatnya, panasnya. Kalau rasa macam tu, duduk di rumah sudah. Selagi mana dia menutup aurat, selesai masalah. Ni kadang-kadang cemburu tu pasal apa? Tak ada sebab.
Dua, cemburu tak ada sebab. Yang tadi melampau. Dua hak dia ni. Ada satu isteri dia kata, "Ustaz, suami saya cemburu." Saya kata biasa. Tapi ni melampau. Contoh, saya berbual dengan anak saya, kami tengok TV. Anak saya duduk sebelah saya tengok TV. Anak tiri, anak kandung, anak angkat, anak kandung, anak dia, Ustaz. Habis tu dia mai dekat anak saya, dia tampak. Ayah tak suka hang duduk sebelah mak. Atau saya katalah, "Bang, ni anak kita, pasal apa tak boleh pula? Aku tak suka, dia besar dah, jantan besar dah duduk sebelah hang." Yang tu nama dia cemburu buta. Membabi buta nama dia. Babi pun tak buta, dia pun pandai konak. Hang tak reti ke ni anak dia? Hang tak reti ke ni bapak dia? Hang tak tahu ke ni abang dia? Hang tak tahu ke ni adik dia? Hang tak tahu ke dia ni? Sampai dengan pak tak boleh nyimbang, dengan adik kandung, dengan abang kandung tak boleh nyimbang, tak boleh duduk sekali, tak boleh keluar berjalan. Ni apa kejadah dia? Kena sound juga ni hak laki-laki jenis-jenis ni. Pergi mana? Pergi barang, beli barang mak. Pergi dengan siapa? Pergi dengan adik Wan. Dua ya? Dua. Tak ada orang lain? Tak ada. Awak tak ajak orang lain? Lah abang oi, adik Wan tu adik kita, adik saya, adik kandung, adik bongsu abang oi. Tahulah. Tak kira orang tengok orang kata apa? Orang kata apa? Daklah depa kata hang keluar jantan mana, depa tahu dia tu adik hang fitnah tu. Abang yang fitnah. Abang yang fitnah. Syok yang bukan-bukan. Ni adik saya, takkan tak boleh keluar. Saya dah abang dah. Oh, tuan-tuan, kena dapat suami macam ni tak tahu. Isteri tak bahagia. Cemburu melampau sangat ni. Dia kata jangan sangat berlebih-lebih cemburuan yang tidak patut pada adat, akhirnya menjadi jahat sangka akan isterinya dengan tiada suatu sebab yang membawa kepada syak, maka perbuatan yang demikian ditegah, dibenci oleh syarak, seperti mana sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha minal ghairah yabghadaha Allah taala wa hiya ghairatur rajul ala ahlihi min ghairi sababin." Allah Ta'ala ni setengah cemburu yang dibenci, setengah cemburu yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Apa dia? Cemburu seorang laki-laki kepada keluarganya, ahli keluarganya, dengan tak ada sebab yang membawa kepada syak. Jadi jangan tuan-tuan ingat pula sifat tuan-tuan cemburu ni bagus. Nabi kata apa tu? Allah tak suka. Cemburu tak tentu hala ni. Makan dengan pak pun cemburu. Pergi hantar makanan pada pak sendiri, pak mertua isteri, pak kita, cemburu. Apa? Kadang-kadang isteri ni bergegah balik. Mak nak balik mak nu, abang dia mai sampai lagi dia marah cek pula. Dia marah siapa? Tahu mak dia cemburu, mak tak. Abang-abang kalau ada menantu macam tu panggil dia. Dak yang jealous lain macam tu siapa? Hang seorang ada bini. Hang tak tahu bini hang tu anak ayah. Takkan tak boleh tengok ayah. Lah dia pegang-pegang ayah, aku ingat kata pegang dia, aku berak dia pun aku basuh dulu. Pasal apa dia tak boleh pegang aku pula? Tak boleh salam dengan aku, pasal apa? Aku ayah dia. Tuan-tuan, jangan duk takut dengan menantu. Ni menantu bengong mudah ke tak? Dapat anak kita habis buat lari. Balik tak boleh, jumpa tak boleh, balik raya pun tak, apa pun tak. Balik pun sat-sat je. Kenuri pun tak balik, tahlil pun tak balik, pa pun tak balik. Kena sound dekat menantu. Mai tak? Mai. Weh, mai tak? Kenapa ayah? Duk elok. Dak hang pasal apa lagu ni? Pasal dia isteri saya ya. Habis tu dia jadi isteri hang, dengan aku jadi apa? Putih hubungan. Kalau dia menikah dengan hang, dengan aku ni jadi apa? Putihkah hubungan anak dengan pak dengan sebab menikah dengan hang? Tak putih kan? Dia tetap anak aku kan? Kalau dia bercerai dengan hang, dia balik kat aku.
Dengan laki ni dia boleh cerai, dengan pak nak boleh cerai. Jangan duk buat hai. Jangan sampai aku tu pak pula. Guru silat pak tu. Kena cakap tuan-tuan, bukannya betul semua menantu. Dia duk faham bila satu isteri menikah dengan dia, satu perempuan menikah dengan dia, maka dia lah ni. Syurga di bawah tapak kaki dia lah. Isteri kena dengar cakap dia, oi, tu bapak dia, oi, tu mak dia. Tanggungjawab tidak berkurang bila menikah. Berapa kali saya cakap? Dulu tanggungjawab dengan mak, dulu tanggungjawab dengan bapak. Bila menikah tambah lagi satu tanggungjawab, pak, mak, laki. Bukan bila menikah dengan hang, pak kena buang, mak kena buang. Ketaatan berpindah kepada suami 100%. Dak siapa kata tak? Banyak saya dengar ustaz cakap macam tu. Ketaatan pada mak mertua sama dengan mak kandung. Siapa kata tak? Mak mertua sama sekali tak sama status dengan mak kandung. Mak kandung, mak mertua. Bila kahwin dengan satu laki-laki, tetap kena taat pada mak, tetap kena taat kepada perintah bapa selagi mana tidak menyalahi hukum. Yang ni yang jadi keliru masyarakat kita. Dia kata bila dah dapat isteri, maka isteri tu kena taat pada dia. Kalau aku kata jangan balik, jangan balik. Amboi. Jaga-jaga bang, kena faham betul-betul itu tanggungjawab suami. Jangan duk buat huru-hara kacau bilau pula tuan, sampai isteri ni buang mak, isteri ni buang bapak dengan sebab salah faham yang kita duk dengar dalam ceramah-ceramah ni. Saya selalu dengar tuan-tuan, saya tegak banyak kali dah. Kedudukan mak mertua tak sama langsung dengan kedudukan mak kandung. Jangan duk kata lagu tu ni mak kandung panggil, mak mertua panggil, mana satu nak pi. Ni mak mertua ke mak kandung? Mak kandung lebih. Mak kandung awak, mak mertua tak sampai tahap lagu tu. Kalau hang cerai dengan isteri hang, dia tetap mak mertua. Walaupun dia mak mertua, tak wajib bagi nafkah pada dia. Dah cerai. Kalau mak kandung sampai bila-bila kena bagi nafkah. Mak mertua dah bercerai habis, tu siapa tu? Bekas mak mertua. Siapa tu? Bekas mak mertua. Mana ada? Siapa tu Din? Bekas mak kandung. Ada? Siapa tu Leha? Bekas pak kandung. Oh, bekas. Salah tuan-tuan. Pak kandung, mak kandung sampai bila-bila tuan-tuan adalah pak kandung, mak kandung. Mak mertua ni sementara ya. Jadi mak mertua. Maknanya kena buat baik apa semua ni. Tapi bila dah bercerai, dah mati isteri, mati suami, jadi bekas. Hang tak pergi tengok ke bekas mak mertua? Dah. Tak pergi tengok dah. Pasal apa? Lama dah bercerai, 50 tahun dah bercerai. Okey, masuk insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Nombor 2. Janganlah yang dikatakan sebagai cemburu buta tu, sampai dengan anak sendiri cemburu, adik abang dia pun cemburu, ni buta nama dia. Dia tu haram lah. Sampai tak boleh balik, tak boleh jumpa. Yang ketiga, cemburu itu boleh jika ada syak. Syak tu apa? Kita tengok isteri kita ni, bila balik di rumah tak apa nak layan kita, cakap tidak, marah-marah. Tapi bila keluar rumah, dengan segak, dengan seronok, balik pula tiap-tiap malam lambat ni pahit. Hang ada bisnes apa? Saya MLM bang, mati level. Takkan tiap-tiap malam kot. Boleh tak abang pergi meeting sekali? Abang duduk rumah lah, aku apa hai senang. Tak abang pergi sekali. Nak tengok juga apa meeting apa. Yang tiap-tiap malam kejadah apa ni? Itu nama dia ada syak dia. Pergi tengok dia. Abang ni jealous lah. Bukan abang jealous. Sampai pukul 11 baru balik, 12 malam baru balik pula, penat letih, pegang tak boleh, tak boleh, lena tengah sampai ke subuh ni pasal apa? Itu ada syak. Ataupun syak sebab orang bagi tahu. Ni dia nak abang ke, jangan marah lah. Kami bukan busy body ke apa, busy apa dah.
Kami duk tengok isteri hang ni lain macam lah ni. Dia ni maknanya ada informer duk bagi kat kita ni. Information pada kita. Tak apa, aku cek tengok. Nah, aku siasat tengok. Kita kerja departmen lain, dia bahagian lain. Kita kilang lain, dia kilang lain. Pergi siasat-siasat, jumpa di mana? Di hotel. Dia ikut isteri dia, tengok jantan ada, naik hotel sekali. Dia pun naik sekali. Pergi ikut sampai ke bilik. Ni kerja hang tu. Dia kata, Ustaz, saya bagi seliang. Dia yang kubok ke apa? Bagi seliang Ustaz. Cakap lah. Hak jantan tu bagi tak? Dengan dia pun bagi Ustaz. Puas hati? Tak puas lagi Ustaz. Sabar lah. Dia tak mau tinggal jantan tu Ustaz. Betul? Ini yang saya main jumpa Ustaz. Ni ada 5,000. Ustaz ambil. Saya nak Ustaz bagi mati jantan tu. Takkan saya nak bunuh dia? Tak boleh. Dosa. Saya bukan pembunuh upahan. Saya tak suruh Ustaz bunuh. Saya suruh santau dia. Saya santau. Saya pun kena santau. Ustaz santau. Saya tahu Ustaz boleh buat. Ustaz tahu. Ustaz tak boleh buat. Tu sudah renyah dia tu. Ustaz tak boleh buat. Dosa. Dia jahat dengan isteri abang. Isteri abang dosa. Dia tu kafir. Bukan Islam. Dia tak ada apa. Memang dia dosa banyak. Tapi isteri abang tu curang dengan abang, dosa. Yang abang pun pergi suruh saya pergi santau dia, abang dosa. Tapi Ustaz cuba isteri Ustaz. Bayangkan kalau isteri Ustaz buat. Saya tak boleh bayang pasal isteri saya tak buat lagu tu. Sekarang isteri abang terang-terang buat. Abang pergi pejabat agama, pergi cerai. Selesai masalah abang. Pergi mahkamah. Suruh dia menikah dengan jantan tu. Saya sakit hati Ustaz. Tak apa. Fa'imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Kalau abang sayang dekat dia, abang pegang dia elok, nasihatkan dia, suruh dia berhenti duduk di rumah. Putuskan segala hubungan, matikan segala handphone apa semua, duduk di rumah. Abang jaga dia elok. Kalau abang dah tak sayang dengan dia, lepas dia elok, dia nak pergi terbang dengan siapa pun pulang kat dia. Tapi nama kata abang nak cerai, nak suruh santaukan dia, nak sihirkan laki jantan tu, saya tak mau. Itu bukan kerja saya. Kerja saya tak amalkan sihir, berdosa besar abang. Termasuk dalam dosa yang besar selain daripada membunuh ialah melakukan sihir. Jadi Ustaz tak sanggup. Bukan tak sanggup, memang saya tak reti. Nombor 2, memang saya tak mau. Abang letaklah 5 juta pun saya tak mau. Tak Ustaz boleh bayang tak perasaan saya Ustaz? Tahu. Saya faham. Abang pergi cari ceraikan dia, lepas ke apa semua, bila elok, lepas tu pergi cari perempuan lain. Senang. Saya kata dah dulu ni. Cari hak berkerjaya ni dah risiko dia. Cari yang pandai buat kereta sendiri, ni dialah risiko dia. Pandai semua serba-serbi inilah risiko dia. Abang cari lepas ni isteri yang seteruk. InsyaAllah dia tak keluar mana. Kereta tak boleh bawa, jalan dah, duduk rumah. Dulu bila isteri abang tak kerja, kita suruh cari kerja. Kalau tak kerja, tak up to date. Kalau tak kerja, nampak sangat kampungan. Dulu kalau tak reti bawa kereta, abang yang pergi suruh belajar sekolah mandu. Sekarang kaki dia panjang, langkah dia panjang, kawan dia pun ramai. Dia main risiko lah. Inilah risiko dia bang. Kita yang buat, kita yang dorong, kita yang buka. Bila kita dorong, kita buka jalan, dah terbuka jalan jadi. Dia masuk kerja pukul 8, dia habis pukul 5. Bila dia jumpa abang? Dia jumpa jantan 24 jam di pejabat dia. Dia jumpa abang tengah malam. Abang pula main badminton tengah malam, pukul 11 baru balik. Memang tak jumpa. Siang dia jumpa orang lain, malam abang tak ada, dia borak dengan orang lain. Dia borak dengan orang lain, dia whatsapp, dia borak, lama-lama je dia bang. Kita yang buka jalan. Siang kita kerja, malam pergi main futsal. Kena sakit jantung, duduk rehat pula hospital 2 bulan. Cuba duduk jadi suami elok-elok. Jadi isteri elok-elok. Baik, kemudian
Bersalahan jika ada sesuatu sebab yang membawa kepada syak. Nampak tak? Maka sepatutnya sayugianya kena cemburu. Malam-malam duduk atas katil, duduk borak dengan jantan. Yulah, kiki duduk dia. Hei, Som, hang telefon siapa? Kawan, laki perempuan? Jantan. Ada masalah apa? Pukul 1 pagi tak tidur. Hang duk WhatsApp siapa, muka duduk biru ni. Ada syak. Mai abang tengok. Bang, handphone ni privacy saya tau. Awak tak ada hak tau. Nak skodeng ke, nak start ke, nak benda apa, tak ada hak tau. Benda lain awak boleh kacau. Not my handphone, okay? Oh. Pak siapa tak boleh pula? Kalau hang menyembang dengan perempuan, okey. Kalau hang borak dengan perempuan, okey. Kalau hang menyembang dengan kak nak pun okey. Ni siapa dia jantan ni? Oh, satu hari jantan tu call, suami angkat. Hello. Nak apa? Telefon bini orang ni. Nak apa? Telefon bini orang ni. Hantar tak dia bini orang? Pak letak telefon. Isteri rampas. Start daripada tu gaduh. Abang ni memalukan saya lah. Tak terbuka langsung lah. Tak ada open minded lah. Mula-mula open minded. Lepas tu open baju. Tu yang nak. Bergaduh pula dah. Bergaduh pula dah. Sebab tu tuan-tuan, saya kata dah tadi dah. Jangan buka ruang. Jangan bagi ruang. Tadi ada satu wartawan dia tanya, macam mana hukum dia ustaz tentang suami macam ini, isteri macam ini, duk tengok gambar, duk tengok isteri orang, duk tengok laki orang sampai jadi teruja lah. Apa pendapat ustaz? Saya kata dalam Islam Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 30, ayat 31, dua-dua ayat tu, yaghuddu min absarihim. Orang laki-laki pun kena tunduk pandangan, perempuan pun kena tundukkan pandangan dia, tundukkan mata dia. Dalam Quran sebut. Punca yang pertama jadi huru-hara dalam rumah tangga, bercerai, bergaduh ni pasal mata ni mata. Orang hari ni duk cakap tentang dadah. 10 tahun dulu, 20 tahun dulu, bahaya dadah, bahaya syabu, bahaya ais, bahaya candies dulu. Kalau bahaya dadah. Tapi yang lebih bahaya daripada dadah bukan dadah, ni mata. Dia boleh merangsang otak, dia boleh berfikir pada otak, dia boleh arah pada otak, dia boleh suruh buat benda yang bukan-bukan pada otak. Mata dulu. Sebab tu Allah kata tundukkan mata. Yang hari ni orang boleh cemburu pasal apa? Mata. Yang hari ni boleh tengok benda haram, mata. Yang boleh rogol orang pasal apa? Mata. Yang boleh raba orang pasal apa? Mata. Mata ni. Duk tengok benda hak tak elok ni. Dengan video lucah, gambar lucah apa semua ni. Yang ni yang merangsang anak-anak kita. Umur 14 tahun, umur 12 tahun mengandung dah. Hari ni dia tak kira lah, di hutan pun dia buat, di homestay pun dia buat, di sekolah pun dia buat. Berapa banyak kes perceraian pasal yang melibatkan mata. Tak kontrol mata. Yang ni nombor satu kena kontrol. Gambar yang tak elok, video yang tak elok, sebab dia merangsang minda kita. Bila duk tengok video tak elok, tengok bini orang pun dia nak khabar. Tengok anak sendiri dia nak rogol. Tengok kambing pun dia teringin. Dia lebih bahaya daripada dadah entah. Tapi kita duk kata dadah je bahaya. Gambar, video, filem. Saya tak tengok cerita Hindustan entah. Cerita zaman Sanggam saya tengok entah. Zaman dulu punya filem. Cerita zaman sekarang tobat lahum tak tengok dah. YouTube ke apa tak tengok dah. Perempuan dia semua menyesakkan mata kita. Berapa banyak orang yang seronok tengok. Sebab tu barat menggunakan filem, menggunakan wanita, menggunakan drama, ditonjolkan yang bukan-bukan, dia merangsang orang jadi jahat. Maka banyaklah kes rogol, kes bunuh orang, rogol dan bunuh, raba, mencabul. Saya kata pada wartawan tadi, seorang isteri
Dia pergi satu rumah perempuan. Makan, ada majlis kenuri lah, hari jadi lah. Balik rumah, cerita kat laki dia. Lah abang weh, lawa lah kat nak. Loh, kita tengok dia tu macam rumor kan. Dok abang kulit ni halus ni lo putih lah abang, lawa lah. Baru tengok abang weh. Hak laki tu tegak. Kak, jangan duk cerita kat laki lagu tu. Makan apa rumah Kak Leha? Dia buat bihun sup. Okey lah. Kak Leha okey lah. Lagu tu cukup. Amai datang. Amai geng-geng kita, geng mahabam selawat tu lah mai. Dah cukup. Ni duk tambah lah. Lo abang, lo abang. Laki pun duk lo lah sampai mengendak sama Allah. Berapa ramai yang pipi rumah janda tadi kahwin dengan janda tu tinggal isteri dia. Isteri dia yang duk cerita janda ni, isteri yang duk buka cerita macam-macam, duk puji macam-macam, laki dia berkenan dekat janda tu, buang habis. Supalah kita juga. Jangan duk megah, duk berkawan dengan orang Mina, badan tegak, sadar kalau jengking, 6 pack, 5 pack semua ni. Lama-lama dia packing habis tinggal kita entah ni. Ni nama dia cemburu. Jangan buka ruang, jangan buka mata, jangan buka lorong. Dan demikian lagi, jangan sangat memerksai dan mengintai-ngintai akan kejahatan isterinya itu. Dan akan kecemburuan, kerana yang demikian itu ditegahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata yang dilarang ialah melampau-lampau. Melampau-lampau. Boleh pegang handphone, cukup lah. Main abang baca sikit, tengok. Seminggu duk pegang handphone isteri ni. Duk baca. Itu melampau. Hari ni ada suami bawa remote aircon pergi pejabat supaya isteri dia tak buka aircon. Astagfirullahalazim. Tu bukan melampau cemburu, tu kedekut nama dia. Dia kata bil elektrik naik ustaz, isteri saya 24 jam aircon. Isteri hang kot. Biar pilah kat dia. Oh bil teruk tak? Itu hang buat apa kat dia? Isteri manjakanlah dia, ratu hati hang. Okey. Dia kata jangan melampau. Melampau sungguh ni teruk sangat ni memeriksa. 2. Memeriksa cerita yang lama. So sebelum Som kahwin dengan abang, Som pernah tak bercinta? Tak ada takkan tak ada kot, takkan tak ada orang Minang kot. Tak ada lah abang, takkan tak ada kot, abang lah. Buat apa abang, benda lama tak saja nak ambil tahu. Yang duk periksa siapa? Yang duk periksa siapa? Abang lah, abang tak marah tak mau benda lah. Saya dah jadi isteri abang dah, tak tahu cerita lama-lama. Bukannya abang marah, abang tak marah, abang open. Siapa yang minah hang sebelum abang? Haji Mat. Jimat mana? Jimat tu, dia nak ke hang tu? Ada lah juga dia main Minang, tapi mak tak bagi. Pasal apa? Dia sama tuan dengan mak. Start daripada hari tu dia duk usah Haji Mat ni. Haji Mat lalu dia duk perli isteri dia. Abang Mat lalu apa abang ni? Orang tak ada apa dengan dia lah. Tak ada apa. Satgi Haji Mat lalu pula lagi. Dia lalu rumah hang, dia tengok hang lama-lama jadi apa? Satgi Haji Mat masuk dalam rumah, apa nama, main hantar barang ke apa ke, bagi sedekah ke, patutlah sedekah durian bekas pakwa. Sudah. Tak usah tanya dah abang, tutup buku. Kak Som, tutup buku. Jangan duk tanya kat suami tu, bang, sebelum abang cek dengan cek, abang dengan siapa? Abang cek dengan siapa? Sebelum dengan cek. Tak ada lah. Alah, mesti ada punya. Abang kan segak. Bila pergi buka balik dia mat. Itu jadi punca. Tutup buku, buka buku baru. Terus ada cemburu dah. Tutup buku dah. Tak ada apa dah.
Baik, dan telah berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bermula jalan yang mengirakan. Apa ni? Mengira ni apa? Yang melepaskan daripada cemburuan itu. Satunya apa? Jangan diberi masuk atas perempuan itu seorang laki-laki, dan perempuan juga jangan diberi keluar akan sekaliannya. Punca nak jadi cemburu. Pasal bebas. Jawapan dia bebas. Tuan-tuan boleh tengok cerita Ribut Barat. Filem Ribut Barat. Siapa berlakon? Mukhtaruddin, Maria Arsad, Yusuf Aslam. Zaman filem ni dia tunjuk orang Melayu jadi apa? Terpengaruh dengan Barat. Datang laki-laki naik kereta sport. Siapa dia? Hey Amir. Bawa isteri dia. Hello Jeff. Nampak Hey Amir kata. Bulu dada penuh. Okey, I keluar dulu. Bye bye. Bawa isteri dia, Maria Arsad. Yusuf Aslam. Bye. Sol. Bila tengok filem tu. Mak datang dari kampung, pak datang pada kampung, abang datang pada kampung. Apa hai kamu ni? Isteri kamu orang nu bawa isteri ni ke ni buat siapa? Mak, kita sekarang zaman moden, mak. Bukan lagi zaman dulu, mak, kata dia. Tu cerita dia Ribut Barat. Nak tunjuk tentang orang Melayu yang terkejut beruk dengan budaya Barat. Dia buat satu filem nak bagi kita sedar. Hari ni tuan-tuan, dia jadi huru-hara. Lagi huru-hara pula, orang kita bukan bangga dengan Melayu. Orang Melayu tak bangga dengan Melayu. Itu masalah kita. Kita masih lagi berada di bawah minda penjajah. Penjajah menekankan minda kepada kita. Penjajahlah yang moden. Penjajahlah yang canggih. Kamilah yang bagus. Kamilah yang hebat. Engkau bangsa yang dijajah, kau lemah. Sebab tu hari ni kalau ada orang cakap Melayu hebat, kompom yang hentamnya Melayu balik. Kesian dekat bangsa kita, tuan-tuan. Kesian. Saya jumpa dengan satu prof. Melayu. Dia ni jadi satu prof di Rusia. Dia kaji punya banyak, tuan-tuan, manuskrip orang Melayu di Rusia. Tulisan kita, bahasa lama Melayu ni. Kerih lagu mana, kapal lagu mana, semua. Dia jadi pensyarah jemputan di situ. Antara yang mereka kaji tentang tradisi orang Melayu, kebijaksanaan orang Melayu ialah apa dia? Macam mana Tok Bidan Melayu membidankan orang bersalin tanpa perlu operate, tanpa perlu gunting. Mereka belajar tu. Orang Melayu kita dulu beranak 12, beranak 11, beranak 8, ada gunting tak? Tak ada gunting lah, elok beranak tu. Mereka cari macam mana orang Melayu boleh buat. Belajar. Kita bila cakap macam ni, oh jangan cakap macam tu, Melayu dia lemah lah, Melayu buat jarum pun tak boleh. Salah tu, tuan-tuan. Janganlah merendahkan bangsa kita sendiri. Sedangkan orang lain, bangsa lain curi-curi ilmu daripada kita. Tuan-tuan ingat penjajah ni datang tanah Melayu ni cari kari ke? Tak, dia tak cari kari, dia tak cari rempah. Dia cari teknologi, dia cari ilmu. Dia cari benda yang tak ada di tempat dia. Sebab tu dia buat balik. Belajar di universiti dia, letak di muzium dia. Dia kaji semua. Tapi pasal kita ni dah dijajah beratus tahun, dimindakan bahawa Melayu ni bodoh. Nak pandai kena pergi jumpa orang putih. Itu perangai kita. Akhirnya kita rasa kita lemah. Padahal bangsa kita ni, tuan-tuan, penuh dengan teknologi. Dihapuskan, dipadam daripada sejarah kehebatan kita. Baik. Dia kata apa lagi? Cara dia paling mudah, jangan bebas. Akak-akak kalau tak nak cemburu, ikut suami. Pergi mana ikut, selamat. Abang-abang kalau nak selamat, bawa isteri, selamat. Pergi mancing, bawa isteri. Ni pergi mancing, hari ni ada perempuan
Tuan-tuan ingat GRO ni kelab malam saja ke? GRO ada dekat dengan kelab mancing. Patut isteri kita kaki, suami kita kaki pancing. Rupanya ada GRO. Tuan-tuan ingat GRO ni ada dekat kelab malam ke? Tak, lalang kelapa sawit. Bentar. Sambil main judi ada perempuan hidang air. Sekarang tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Menakutkan. Alhamdulillah ustaz, suami kak dia tak ada main perempuan, kawan-kawan dia semua jantan ustaz. Lagi bahaya kak, jantan pun tak boleh pakai sekarang. Baik. Dan yang terakhir, dan adalah beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok apa dia kata. Pertama, menyumbat akan segala lubang jendela, yakni dinding, supaya isteri dia tak mengintai orang luar. Lagi, dan segala lubang pagar rumahnya, supaya jangan melihat oleh segala perempuan kepada segala lelaki. Dan telah melihat oleh Muaz bin Jabal akan istrinya menengok daripada jendela rumahnya, maka memalulah dia akan istrinya itu, dan melihat dia akan istrinya memberi kepada hambanya lelaki buah apel, buah tufah, yang telah memakan dia akan setengahnya, maka memalulah akan dia. Tuan-tuan, ni buah apel. Isteri dia makan sebelah. Makan sebelah. Pergi bagi pula sebelah tu dekat laki-laki, hamba dia. Tu pun dia marah. Kita pula hari ni tak bagi apel, bagi iPhone. Sebelah kan tuan. Yang mana faham? Tak faham sudah tuan ni. Pasal apa? Memberi bekas makanan isteri pada jantan tu, itu satu benda yang sangat, kita nak panggil apa tuan? Touching. Dia kalau bagi sebiji benda yang belum dimakan, tak apa, tak terasa sangat. Ni dah makan separuh, you ambil separuh. Sekali you bagi dekat I separuh, I bagi dekat you separuh. Di mana kita nampak benda ni sekarang? Di pantry dekat office. Di pantry dekat office. Isteri makan bihun, laki-laki duduk sebelah. Mai kau rasa sikit bihun hang, sedap tak? Ngak makan. Sudu isteri yang sama, tapawai isteri yang sama, bihun isteri masak di rumah. Dia makan 2 suap, dia bagi balik kat isteri kita. Mesra lain macam. Ni sekarang ni entah. Sebab tu pesan dekat isteri, hang nak bawa bihun, bawalah. Hang nak bawa tapawai tu, hang bawalah. Tapi abang tak bagi, hang kongsi bekas dengan jantan, dengan laki-laki. Ini pesan abang. Sebab apa? Dia ada satu perasaan. Hanya orang yang pernah kongsi ni saja pernah rasa perasaan tu. Setan ni dia mari entah ni. Aku dengan dia okey, kami ni kongsi semua. Kami ni yang kita takut. Sentuh menyentuh dah tak ada apa. Pegang memegang dah tak ada apa. Pasal apa? Team building nama dia. Duklah air berkayak sama-sama, kayak sama-sama, jatuh pi pegang sama-sama pula, hang tolak aku tolak hang. Pasal apa buat lagu ni? Team building kata dia. Motivasi ustaz. Team tak team, building tak building. Hukum tetap hukum. Abang ni cemburu lah. Kita satu grup bang. Geruk tak geruk. Payahlah orang tua ni. Mesti ikut kuliah Ustaz Kazim ni. Saya juga yang kena ontak ni. Ni nama dia apa? Menjaga hati. Bila dah biasa pegang, bila dah biasa peluk, bila dah biasa duk berselisih, duk bersebelah-sebelah, lama-lama jadi apa? Yang tuan-tuan boleh baca hari ni. Ditangkap dalam bilik hotel ketika kursus, ketika cuti sekolah, ditangkap berdua-duaan. Tuan-tuan tak baca? Guru besar ditangkap dengan guru kecil, pengetua ditangkap dengan kerani sekolah. Apa yang tak berlaku sekarang? Tuan-tuan sendiri boleh baca, dan tuan-tuan sendiri boleh jumpa. Pasal apa? Mata. Bila mata dia main kotak, dia fikir macam mana nak jadi jahat, maka banyaklah yang berlaku curang, runtuh rumah tangga. Sebab permulaannya daripada mata, dan kita tak kontrol supaya tidak melihat daripada surah An-Nur
ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31. InsyaAllah kita jumpa lagi, masih lagi membicarakan tentang cemburu buta. Wallahu a'lam. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.